يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas nyata, membuktikan kebenarannya. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang itu. Tak kala Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya. Lalu berkatalah Fir'aun kepadanya, sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau hai Fir'aun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau hai Fir'aun akan binasa. Maka Fir'aun pun berkira hendak mengusir mereka dari bumi Mesir. Lalu kami tenggelamkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya seluruhnya. Dan kami katakan kepada Bani Israel, sesudah Fir'aun dibinasakan, tinggallah kamu di negeri itu. Kemudian apabila datang tempoh hari akhirat, kami datangkan kamu kepada mahsyar dengan bercampur bau. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran. Dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Dan tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya pada manusia dengan lambat tenang. Dan kami menurunkannya berangsur-angsur. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tiada beriman, tidaklah menjadi hal. Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka dengan sujud dalam keadaan hiba dan khusyuk. Serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Dan mereka segera menumuskan mukanya dengan sujud itu sambil menangis. Sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Ayat-ayat yang kita bacakan masih lagi dalam suratul Isra. Bermula daripada ayat 101 sehingga ayat 109. Yang menjelaskan dan menerangkan tentang mukjizat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada Nabi Allah Musa AS.
dan dialog antara Musa dengan Firaun. Persis sebagaimana dialog kamu wahai musyrikin Mekah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menceritakan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang sifat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat untuk satu hikmah dan kemudahan kepada manusia. Dan Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan perlahan-lahan, membacanya dengan berperingkat-peringkat untuk memberi faham dan supaya mereka tadabbur. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang bagaimana sifat sebahagian mereka yang beriman kepada Allah. Bila mendengar ayat-ayat Allah, mereka sujud dengan penuh kekhusyukan, penuh hiba dan penuh tangisan kerana kebenaran yang mereka ketahui dan kerana mereka mengetahui bahawa ini adalah kebenaran yang dijanjikan melalui Rasul penutup akhir zaman oleh Nabi penghulu sekalian para Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, walaqad ataina Musa, maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa tis'a ayatin bayyinat, 9 tanda-tanda yang jelas. Berhubung dengan ayat ini, ia satu jawapan kepada orang musyrik Mekah yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan beriman sehingga engkau mendatangkan kepada kami, menjadikan Mekah ini bertukar menjadi kebun anggur, kebun kurma, terpancar padanya segala mata air dan sungai. Kami tak akan beriman sehinggalah malaikat yang turun, sehinggalah Tuhan yang turun menyaksikan kerasulan. Kami tak akan beriman sehingga kami tengok kamu naik ke langit, membawa turun kitab untuk kami bacanya sendiri. Maka ketika mana musyrik Mekah minta macam-macam untuk menjadi syarat beriman, maka Allah bawa satu cerita, kisah yang sama yang berlaku antara Firaun dengan Nabi Musa. Firaun pun sama diminta benda bukan-bukan. Firaun juga sama, dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap kali berlaku tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa musibah-musibah, setiap kali itu Firaun berkata, kalau diangkat, aku akan beriman. Kalau diangkat musibah ini, aku akan membebaskan Bani Israel. Dan setiap kali itu juga, dia melupakan janjinya. Dia kekal kufur sehingga Allah menenggelamkan dia dalam Lautan Merah. Artinya persis kamu wahai orang musyrik Mekah, minta macam-macam untuk syarat beriman, kalau sekiranya diberikan, nescaya kamu juga tidak beriman. Akibatnya kamu akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana Firaun dibinasakan dan kaum. Oleh kerana Nabi SAW mendoakan supaya umatnya tidak dibinasakan dan tidak diazab sebagaimana azab kaum-kaum terdahulu. Bahkan Nabi bersabar dengan penolakan mereka dan tempoh keimanan mereka. Yang lawan Rasulullah sampai 20 tahun baru beriman. Nabi memilih sabar. Nabi tidak mahu umatnya dimusnahkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Bila mereka kufur dan engkar kepada Rasul, maka datang kebinasaan yang menghancurkan semuanya. Kerana itu Allah Ta'ala memberitahu pada Rasulullah Muhammad, sama ada aku berikan apa yang mereka minta, tetapi aku akan musnahkan mereka. Atau aku tidak berikannya sebagai satu rahmat. Untuk memberi ruang mereka terus didakwah untuk satu tempoh. Kalaupun mereka dibinasakan, bukan dengan azab yang menyeluruh seperti kalah dalam peperangan, seperti negara mereka ini ditawan dan sebagainya. Bukan sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad dan kaum-kaum yang lain. Maka kata Allah nak beritahu, kalau sekiranya kamu benar-benar nak beriman, kamu tidak perlu untuk mendapatkan semua benda yang kamu minta. Sebab Allah Ta'ala mengajak akal kamu berfikir. Al-Quran, wahyu yang bercakap dengan akal. Wahyu yang bercakap dengan mata hati. Wahyu yang bercakap dengan kesedaran, keinsafan. Bukan cerita khurafat, bukan cerita dongeng. Ia Al-Quran bagi membuka fikiran, akal.
Sebab itu setiap kali ayat-ayat Al-Quran, maka Allah susuli dengan perkataan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran wahai orang yang ada akal. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. La'allakum tatadhakkarun, supaya kamu senantiasa ingat. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak ada akal? Maka semua ayat-ayat Allah bercakap dengan akal yang sihat. Bercakap dengan hati yang ingin mencari kebenaran. Tetapi kalau kamu tidak mau berfikir tentang apa yang disampaikan, lalu kamu minta tanda-tanda lain, walau ini tanda yang terang tentang kebenaran Islam, kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran tentang hari kebangkitan, bukan hakikat ketuhanan yang sebenar. Yang ni kamu tak nak fikir, kamu nak ayat lain. Kamu nak tanda lain yang menjadikan kamu berfikir mengikut keinginan kamu. Kamu lupa apa yang kamu inginkan tadi tidak memberi apa pun kebaikan pada akal kamu kalau kamu sudah menutup akal itu daripada berfikir. Manusia ni Allah jadikan, kalau benar dia nak berfikir, dia dapat satu clue je cukup untuk dia berfikir. Kita ni kalau betul nak fikir lah. Kalau kita katakan, kita berniaga tak berapa jalan, belajar tak berapa berjaya, lalu kita nak cari solusi kat mana? Seorang bercakap, dia cakap mudah je. Bila kita memang nak kejayaan, maka kita akan berfikir dengan apa yang disampaikan. Tentang yang jadi orang sedar ni, bukan sebab orang tu pandai bercakap, sebab kita berfikir dengan apa yang dicakap. Yang jadikan kita insaf waktu dengar ceramah, dengar kuliah, bukanlah sebab orang itu yang peter bercakap atau sebagainya. Sebab kita berfikir setiap patah perkataan yang diucapkan. Bila kita fikir, lalu kita lihat diri kita, lalu kita nampak macam mana cara penyelesaiannya, maka datang keinsafan. Tapi kalau kita tak fikir, cakaplah banyak mana pun, dia serupa tu, dia tak nak berubah. Sebab itu manusia, dia berubah sebab berfikir. Seorang bila berfikir je, maka dia berubah. Kalau dia tak nak fikir, jangan cakap dengan dia, dia tak akan berubah. Sebab itu bila musyrikin Mekah minta macam-macam, Allah beri contoh baik. Aku nak cerita tentang Firaun. Ini yang minta macam-macam, yang telah melihat segala tanda-tanda ayat-ayat Allah. Basair, jelas, terang. Tapi bagaimana dialog, bagaimana kesudahan Firaun? Itu kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dalam menghadapi Firaun 9 ayatin bayinat, 9 tanda-tanda mukjizat. Perkataan 9 tanda. Setengah ulama tafsir menyatakan 9 tanda tersebut. Yang pertama ialah tongkat. Firaun tengok tongkat ini bertukar menjadi ular. Dan mengalahkan ahli sihirnya. Yang dikagumi, yang digeruni, yang diharapkan bagi menumpaskan Nabi Musa. Maka ahli sihir itu sendiri telah sujud kepada Allah dan beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Dan mengatakan apa yang dibawa oleh Musa ini bukan sihir, ia kebenaran dari Allah. Firaun telah mendengar daripada mulut ahli sihir sendiri yang mengakui apa yang diberikan pada Nabi Musa ini ialah mukjizat dari Allah, bukan sihir. Sebab kalau sihir kami dah boleh kalahkan. Ini bukan sihir. Maka tanda pertama ialah tongkat. Firaun memandang sepi tanda tersebut. Bahkan menuduh Musa, kamulah sebenarnya guru besar sihir. Kau duk mengajar sihir kamu. Walhal Firaun pun tahu Musa tak pernah bertemu dengan ahli sihir itu. Dan ahli sihir ini dikutip daripada pedalaman-pedalaman. Musa tak pernah jumpa. Apatah lagi Musa AS telah meninggalkan bumi Mesir lebih 10 tahun. Nabi Allah Musa ketika mana baginda menenangkan 2 orang berbalah yang menyebabkan seorang yang terbunuh. Kerana Nabi Musa cuba leraikan pergaduhan, maka ditumbuk orang yang merupakan salah seorang daripada kerabat Raja Firaun. Maka Nabi Musa melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Kerana Musa bertujuan mengelakkan orang ini daripada menzalimi. Orang ini kekal untuk zalim, maka Nabi Musa menumbuk tanpa disangka tumbukannya membawa maut. Maka Nabi Musa meninggalkan bumi Mesir dan bertemu dengan Nabi Allah Syuaib. Berkahwin dengan anaknya. Dan menjadikan mas kahwin perkahwinan dengan anaknya dengan 8 tahun berkhidmat menjaga kambing dan menyempurnakannya menjadi 10 tahun. Artinya Nabi Allah Musa 10 tahun tak pernah balik Mesir. Macam mana dia berhubung dengan ahli-ahli sihir itu untuk kata dia kenal dan gurunya. Dan ketika mana Musa balik ke Mesir,
Musa bukan tunggu Mesir bertahun-tahun baru jumpa Fir'aun. Terus bertemu Fir'aun. Dan terus berdakwah kepada Fir'aun. Terus berlaku dialog cabar-mencabar. Sehingga berlakunya cabaran pada waktu duha, di waktu keraian dan keramaian antara ahli sihir dengan Nabi Musa. Yang kedua, ialah tangan Musa yang putih. Al-yadul bayda. Bila Nabi Allah Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkannya, maka ia mengeluarkan cahaya. Bagi menandakan kebenaran Nabi Allah Musa AS. Dan yang ketiga, berlaku taufan yang menghancurkan negara Mesir. Sehingga Fir'aun merayu supaya taufan ini berhenti. Dan akan beriman kalau taufan ini berhenti. Dan yang keempat, ialah serangan belalang yang memakan hasil tanaman. Sehingga Fir'aun juga merayu, kalau belalang ini tak ada, aku akan beriman. Aku akan lepaskan Bani Israel. Dua benda Fir'aun kata, pertama aku akan beriman. Yang kedua dia berkata aku akan bebaskan Bani Israel daripada kezaliman aku. Kemudian Allah datangkan lagi tanda kumal, kutu. Yang atau kita sebut pepijat. Yang berada pada tilam-tilam mereka, menghisap darah mereka. Sehingga bangsa Fir'aun tak boleh tidur. Fir'aun pun tak boleh tidur dengan serangan kutu. Yang menghisap darah. Atau kita sebut pijat atau pepijat. Dan kemudian dhafadhi' katak-katak yang memenuhi rumah tidak kepada Bani Israel tetapi semua bangsa Kipti, bangsa Fir'aun. Katak masuk dalam minuman, dalam periuk mereka. Tengah masak, katak ni melompat masuk periuk. Bayangkan gangguan dia. Ni masuk bilik air, katak melompat. Dengar orang-orangnya melompat sekali. Banyaknya katak penuh. Sebagai satu tanda kebesaran Allah. Merayu lagi Fir'aun. Kalaulah dihilangkan katak ni, dia akan beriman, dia akan sekian. Benda sama, dia tak beriman. Kita orang ni kalau memberi syarat untuk beriman, dia tak akan beriman. Kerana iman tanpa syarat. Iman tak perlu syarat. Sebab bukan kita yang mulia, iman tu yang mulia. Apakah bila kita nak dapat benda yang mulia, maka kita perlu beri syarat. Yang mulia tu yang perlu beri syarat. Kamu nak beriman, kamu kena tinggal berhala. Tentu kalau kita deal dengan orang besar pada kita bagi syarat ke orang besar bagi syarat kat kita. Sebab kita perlukan dia. Kita manusia perlukan iman. Ia penyelamat kita. Apakah untuk beriman perlu ada syarat? Akhirnya semua orang yang memberi syarat untuk beriman, dia tak akan beriman. Kerana dia memandang rendah iman tadi. Yang minta syaratnya turun benda tu, jadi benda ni, jadi benda tu. Akhirnya tak beriman sampai sudah. Sebagian Fir'aun juga minta syarat. Sebab iman perlu diterima tanpa syarat. Ia satu anugerah Allah yang hebat. Sama juga tuan-tuan bila kita nak buat baik, jangan bersyarat. Bahkan setengah ulama mengatakan ataupun kadang-kala di antara syarat yang biasa orang kita buat, nazar. Nazar ni seperti letak syarat untuk buat baik. Ia tidak dilakukan melainkan oleh orang kedekut. Contoh kita kata, kalau saya meniaga ni ustaz, untung banyak ni, saya akan puasa seminggu. Habis kalau tak untung, tak puasa lah. Kita bagi syarat. Walhal, benda tu kalau kita buat baik kan dapat pahala. Saya ustaz, kalau anak saya berjaya SPM, saya nak puasa 3 hari. Atau saya nak sponsor makanan dekat Talaki sebulan, Ramadan. Kalau anak saya berjaya. Habis kalau tak berjaya, tak sponsor. Kedekut. Sebab itu kata Rasulullah SAW, nazar itu la yustakhraju illa minal bakhil. Nazar tidak diucapkan melainkan oleh orang kedekut. Kenapa? Sebab dia bagi syarat untuk buat baik. Syarat ustaz, kalau sekiranya anak saya ini dapat kerja, saya akan buat macam ni. Anak saya ustaz kalau dia kahwin, saya akan buat macam ni. Kalau tak kahwin, saya tak akan buat benda baik ni. Syaratnya kalau saya bisnes laku 1 juta, saya akan derma 10%. Tapi kalau laku 100,000 je, saya tak derma. Kenapa Allah bagi 100,000? Bagi 1 juta. Walau derma tu dia punya. Tapi ada orang bila dia buat baik, dia guna syarat tu. Seperti dia memaksa Allah beri dia macam ni, pun nak buat macam ni. Sebab tu Nabi SAW tak galakkan kita nazar. Bahkan ramai orang bila dia bernazar akan nak dapat sesuatu. Kalau bila mana tak dapat, dia tak nak buat. Dan bila dia dapat, maka dia jadi beban untuk dia buat. Itu tak buat-buat sampai sudah. Saya ada nazar sah. Dah 3 tahun dah tak buat-buat lagi. Sebab niat kamu kalau tak dapat, tak nak buat. Akhirnya Allah uji kamu dapat, tapi terbebang nak buat. Saya nazar nak puasa 3 bulan Ustaz. Rajab, Syaban.
Ramadan sekali. Maksudnya nak puasa 2 bulan, sambung Ramadan sekali lah. Akhir tak terbuat-buat. Kemudian cari, ada tak fatwa boleh batalkan nazar ni. Oh dah. Masa buat tu dia tak tanya orang dulu. Bila orang tanya, Ustaz boleh tak saya nak batalkan nazar saya? Tak nak buat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni jangan bernazar. Kalau kita nak buat baik, buat je baik. Tak payah nazar-nazar. Buat baik. Terus. Cepat lambat je. Saya dah mula bisnes, saya nak biasakan dengan sedekah. Buat. Saya ni anak sepanjang periksa ni saya nak sedekah. Buat. Jangan tunggu nak berjaya pun nak sedekah. Kalau tak berjaya, kita nak marah takdir, lalu kita pun tak nak buat baik. Kan yang ruginya kita. Sebab itu jangan. Apa pun kebaikan jangan bagi syarat. Kebaikan tidak layak kita bagi syarat. Kebaikan mesti kita buat mengikut kemampuan kita ada. Kita dapat buat, kita buat. Jadi jangan amalkan nazar kita. Walaupun di sana ada nazar yang diharuskan. Nazar yang diharuskan, yang dibenarkan bila kita tahu kita tak mampu buat baik melainkan dengan bernazar. Saya ni Ustaz, kalau saya tak nazar, saya tak kuat buat baik. Lepas tu saya bernazar. Maka dengan itu saya akan kuat buat baik. Tapi hukum asal nazar adalah makruh. Hukum asal. Tapi ia akan menjadi berbeza hukum bila tujuan dan niatnya berbeza. Kalau saya katakan tadi, memang saya tak mampu buat baik melainkan dengan saya macam ni dapat. Saya baru boleh buat baik. Tidak, saya tak kuat. Sebab kita kadang-kala perlukan dorongan untuk buat baik. Dorongan. Ada dorongannya kawan. Ada dorongannya ialah persekitaran. Ada yang dorongannya ialah nazar. Bila dia nazar tu dia ada satu dorongan. Untuk dia buat. Atau untuk ditinggalkan. Saya ni Ustaz, kalau lepas kahwin saya tak nak lagi sembang-sembang kosong. Contoh. Sebab tidak dia tak kuat. Nak tinggalkan sembang kosong misalnya. Dia pun kahwin. Kena bini dia kaki sembang juga habis dia. Tak mampu buat. Tapi kerana di nazar dia mungkin jadi sedikit kekuatan. Jadi sini tentang bagaimana kisah Fir'aun dan kisah musyrik Mekah. Bila mereka letak bagi iman ada syarat, sedangkan kita kata iman tidak ada syarat. Bahkan kita katakan semua kebaikan tidak ada syarat. Semua kebaikan patut kita buat tanpa menunggu sebab-sebab tertentu. Waddama, dan di antara ayat-ayat mukjizat yang Allah berikan pada Musa ialah darah. Iaitu semua air minuman yang diminum oleh bangsa Firaun bertukar menjadi warna merah darah. Sehingga mereka terpaksa berbaik-baik dengan Bani Israel. Biar cawang tadi dipegang oleh Bani Israel, lalu mereka minum daripada cawang yang dipegang oleh Bani Israel. Kalau Bani Israel pegang, cawang tu jadi air jernih. Pindah ke tangan orang Kipti ataupun bangsa Firaun jadi darah balik. Akhirnya mereka terpaksa minum daripada air Bani Israel. Dan ini 7 daripada tanda-tanda ayat-ayat mukjizat Nabi Allah Musa yang Allah tunjukkan pada Firaun. Dan 2 lagi. Yang ke-8. Infilakul bahar, iaitu terbelahnya laut. Firaun tengok terbelah laut. Tapi tetap dia tidak beriman. Dia tak nampak itu satu ugutan yang berakhir dengan tenggelamnya dia. Wassinun, dan yang ke-9, wassinun, iaitu kemarau panjang. Datang kemarau panjang sebab Firaun duk kata dia Tuhan, sungai ni mengalir ni pun dengan kuasa dia. Ini semua pokok-pokok tumbuh dengan kuasa dia. Ini hasil mahsul yang banyak dengan kuasa dia. Maka Allah hantarkan tentera Allah berupa taufan, belalang dan juga kemarau. Habis hasil Firaun. Habis hasilnya. Sehingga mereka kebuluran. Sebagaimana mereka telah menjadikan Bani Israel itu kebulu. Baik, ayat-ayat ini tidak boleh mengubah kedegilan Firaun untuk kekal kufur. Jadi kamu wahai musyrik Mekah akan jadi macam Firaun lah. Kalaupun didatangkan ayat yang kamu nak, kamu minta 6, Firaun dapat 9. Perangainya sama. Bukan makin kufur. Bukan makin jahat. Sehingga berusaha untuk membunuh Musa. Mengerahkan pada tentera mengejar Nabi Musa, ingin menangkap dan membunuhnya. Kata Allah, Fas'al Bani Israel. Wahai Muhammad, tanyalah kepada Bani Israel. Ija'ahum, ketika mana datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'aun, maka telah berkata kepada Musa akan Fir'aun, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Wahai Musa, kamu ni kena sihir dah. Rasulullah SAW diperintahkan, wahai Muhammad, tanya Bani Israel, tanya ahli kitab kisah ini. Mereka tahu.
Perintah Allah supaya Nabi tanya sebenarnya perintah Allah kepada musyrikin Mekah. Hei musyrikin Mekah, kamu kan duk baik dengan ahli kitab. Bukan kamu cuba cari hujah melawan Nabi Muhammad SAW melalui hujah ahli kitab. Cuba tanya ahli kitab tentang kisah Fir'aun dibinasakan. Dan mukjizat yang Fir'aun nampak terang benderang. Namun tidak langsung mengubah kedudukan, mengubah prinsipnya, mengubah keyakinannya untuk beriman, bahkan bertambah kufur. Dan apakah kamu ni mencontohi perangai Fir'aun? Ketika mana Musa bertemu dengan Fir'aun, Fir'aun kata, "Inilah adhunnuka ya Musa mashura." Wahai Musa, aku rasa kamu kena sihir. Mashura, penyakit. Sama macam musyrik Mekah dikata pada Nabi SAW, ahli sihir, pembohong, dan juga sebagai berpenyakit sihir. Matbuban, kena sihir. Mamak kamu ni barangkali kena sihir. Batalna amwalana, kami akan keluarkan harta kami akan cari doktor terbaik untuk menyembuhkan kamu. Sama sebagaimana Fir'aun kata Nabi Musa kena sihir ni. Ni memang penyakit. Ni angau ke apa? Ini tak siuman ke apa? Waktu dia kata Musa ni kena sihir, maksudnya tak bertindak waras. Lalu apa kata Musa? Qala laqad alimta. Musa berkata, "Hei Fir'aun, kamu kan tahu." Alimta, kamu tahu. Ma anzala haula. Tidaklah mukjizat itu diturunkan illa rabbus samawati wal ard, melainkan datang daripada Tuhan yang mentadbir langit dan bumi ini. Basaira, jelas. Basaira jelas. Benda ni kamu tengok tongkat tukar ular tangan aku bercahaya, kamu nampak laut tu belah nampak belaka. Basaira, jelas. Tanpa terselindung. Mata kamu dapat tengok, bukan semua rakyat kamu tengok dan semua Bani Israel tengok. Ceritanya bukan cerita yang tersembunyi. Ini cerita viral. Cerita semua orang tahu. Kata Nabi Musa, basaira. Jelas. Dapat dilihat. Wa inni, bukan sesungguhnya aku, wahai Fir'aun. La adhunnuka, aku rasa kamu, wahai Fir'aun, mathbura, dan memang nak mati cepat dah tu. Ni tak nampak dalam mangkuk nak mati cepat ni, macam itu. Waktu Fir'aun kata, aku rasa kamu ni kena sihir lah Musa. Musa kata, aku rasa mu ni yang akan binasa. Dan nampak terang benderang mukjizat, duk lawang lagi, ni memang nak mati cepat ni. Mathura, yang ni binasa. Ai halikan, kamu akan musnah wahai Fir'aun. Bayangkan Fir'aun ni, dia ketua, dia yang biasa ngugut orang. Tiba-tiba hari ni dia diugut. Musa kata, kamu akan binasa. Tahu orang-orang besar ni. Orang-orang ada kuasa. Bila kita sebut kamu akan mati, dia takut. Sebab dia dengan kesombongannya rasa tak mati. Dia rasa dia yang boleh matikan orang. Tapi bila Musa berkata di hadapan Fir'aun, wahai Fir'aun, aku rasa kamu ni dah tak lama. Kata Musa, wa inni la adhunnuka, aku meyakini kamu, ya Fir'aun, hei Fir'aun, mathbura, akan binasa. Akan hancur. Fa'arada an yastafizzahum. Lalu Fir'aun ingin untuk menghalau Musa dan Bani Israel. Yastafizzahum. Sama macam musyrik Mekah nak halau Rasulullah dan orang beriman, tetapi Allah perintahkan dahulu Rasulullah berhijrah. Ni kita kan kalau boleh halau orang kan rasa power. Boleh halau, kita dapat halau orang, kita rasa power lah. Tapi belum kita halau orang dah lari, hilang power kita. Kita kan kalau boleh pecah jawatan orang tu kan macam power. Tapi belum kita pecah jawatan, dia letak jawatan. Kan nampak tak power kita. Musyrikin Mekah, mereka memang mencari satu tarikh waktu untuk halau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi Allah dahulu perintahkan beriman untuk berhijrah. Berhijrah. Bermula daripada hijrah ke Habasyah 2 kali sampai berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah juga. Akhirnya kelemahan mereka, rancangan mereka tidak berjaya. Fir'aun juga ingin menghalau Musa dan juga Bani Israel, tapi Allah lebih dahulu memerintahkan Musa supaya meninggalkan bumi Mesir. Tinggalkan. Pak Fir'aun dah ada niat buruk. Sebelum ni dia tak nak bunuh lagi. Sebab orang yang ada kuasa ni, mula-mula penentangan dia tak akan fikir untuk bertindak jauh. Dia rasa dia boleh guna segala kekuatan-kekuatan, harta benda dan sebagainya, pengaruh. Tapi bila dia mengetahui dah tak boleh dikalahkan, maka dia mesti bunuh. Maka Fir'aun ingin menghalau Bani Israel minal ard, daripada bumi Mesir. Fa'aghraqnahu, lalu kami menenggelamkan Fir'aun
Wa man ma'ahu, dan para tenteranya jami'ah seluruhnya. Maknanya dalam peristiwa ditenggelamkan Laut Merah tak ada seorang pun selamat. Sebab itu Allah menyebut perkataan jami'ah seluruhnya. Seorang pun tak selamat. Habis siapa yang menjadi saksi ayan, saksi mata? Bani Israel. Hanya Bani Israel yang menyaksikan kisah itu. Untuk menjadikan mereka ni special. Mereka je tahu kejadian. Kita ni tuan-tuan, kalau kita je yang berada tempat kejadian tu, kita kan akan dipanggil nanti oleh TV Hijrah, TV 1, TV 2. Sebab apa? Kita seorang je ada. Jadi glamour lah kita, keistimewaan. Allah nak beri keistimewaan ni kepada Bani Israel kerana beberapa sebab. Sebabnya sebagai satu, memuaskan hati Bani Israel melihat bagaimana Fir'aun yang beratus tahun menindas mereka, keturunan mereka, membunuh anak-anak lelaki mereka, memisahkan mereka daripada orang yang mereka sayang, mengkebulurkan mereka, biar puas hati tengok mati depan mata. Kita ni tuan-tuan, bila orang buat jahat ke kita puas hati kalau nampak depan mata kita, dia tergolek. Puas hati kita. Dia tergolek rebah depan kita, padang muka. Serve your right, kata kita. Padang, anta tastahiq. Kamu padang muka dah. Patut dah kamu dapat. Artinya tuan-tuan, kita puas hati. Bani Israel ditindas 400 tahun. Ni, membekak dalam hati, dia marah. Bayangkan tengok anak lelaki disembelih, dibunuh, tak marah. Ayah-ayah mereka mati kebulur. Ni yang bina piramid 100,000 mati. Bina piramid semua, apa ni kita katakan, tanda-tanda kebesaran Fir'aun, beratus ribu yang mati. Setengah riwayat sejarah menyatakan 100,000 mati. Macam kita dengar cerita yang bina jalan kereta api maut di Burma lah. 100,000 mati. Masuk nenek moyang kita. Mati. Artinya benda tu bila kita ingat, kita nak marah. Kalau pun di hide depan kita pun nak marah lagi. Rasa nak lempang gini. Marah. Setengah mereka lah yang melihat. Sebab itu apa nama ni, bila sebahagian rakyat Korea Selatan tidak mahu memaafkan tentera Jepun. Sebab mereka dirogoh dan sebagainya, tak nak maaf. Tidak mau maafkan. Kerana benci tu ada lagi. Yang dirogoh tu hidup lagi. Dari sekitar 40-an dulu. Ini kan pula yang kena tindas 400 tahun. Maka Allah jadikan cuma Bani Israel tengok. Yang kedua, supaya pengajaran pada Bani Israel juga. Jangan pula kamu lepas ni jadi jahat macam Fir'aun pula. Akhir betul jadi jahat juga dia. Ambil pelajaran. Itu duk tindas orang Palestin pula. Dia tak ambil pelajaran. Sebagaimana Fir'aun anaknya dia, maka dia mengambil kesempatan untuk anaknya orang. Bila dah ada kuasa. Padahal dia tengok kejadian tersebut, cerita kejadian tersebut. Ini antara beberapa hikmah. Banyak hikmah ni antara dua hikmah yang segera kita nak sebut. Kemudian, kata Allah Ta'ala, Allah binasakan mereka semua. Sebagai pengajaran kepada musyrik Mekah yang juga ingin menghalau Nabi Muhammad SAW, kamu juga akan dibinasakan. Kalau kamu buatlah, kamu akan dibinasakan. Kalau Fir'aun ni mati semua, kamu pun sama. Kamu akan kena macam tu. Ini satu amaran. Kemudian kata Allah, wa qulna min ba'dihi, dan kami berfirman min ba'dihi, selepas kejadian itu, kejadian tenggelam tadi, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunul ard, tetaplah kamu di bumi ini. Maksud bumi di sini adalah bumi yang dijanjikan Baitul Maqdis. Tak payah kamu bimbang-bimbang lagi, Fir'aun dah tak ada. Tentera Fir'aun pun dah tak ada. Semua pembantu dia dah tak ada. Maka diamilah tempat ini dengan aman. Setengah ulama kata bumi al-ard di sini adalah bumi Mesir. Dan setengah ulama kata ia bumi yang dijanjikan dan Baitul Maqdis. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan bila datang hari akhirat. Ji'na bikum lafifa, kami himpunkan kamu semua bercampur aduk. Artinya Allah nak beritahu wahai Bani Israel, ni Fir'aun yang jahat pada kamu, walaupun dia dimusnahkan di dunia, dia belum berakhir, ada azab lagi menanti akhirat kelak. Kamu akan tengok lagi pada hari hisab. Sebab kamu akan dikumpulkan bercampur-campur dengan mereka. Tetap bayangkan kalau orang-orang yang zalim kita, nanti di sidang mahkamah kita bercampur dengan dia, kita memang menunggu dia kena hukum. Selama ni awak zalim saya. Tunggu. Kerana mahkamah Allah akan ditegakkan. Sebab itu kata Allah Ta'ala, ji'na bikum lafifa, kami himpunkan kamu semua lafifa. Lafifa mana bercampur aduk. Supaya orang yang buat jahat ni, sebelah dia orang yang dizalimi, dia akan rasa bersalah. Bidah ke aku lepas ni, kena lah aku. Dia nampak depan dia orang yang dianiaya.
Pasti orang lain ni buka mulut lah cerita. Maka dia akan jadi ketakutan sebagai tambah azab. Kemudian kata Allah, wa bil haqqi anzalna, dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran. Yang cerita benda ni semua ia satu cerita benar. Wa bil haqqi nazal, dan dengan kebenaran ia turun. Yang meliputi kebenaran semuanya. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad illa mubasysyiran wa nadhira, melainkan pemberi khabar gembira kepada orang beriman dengan syurga, dengan pahala, dengan darjat yang tinggi di sisi Allah, dengan gantian yang baik, dengan kehidupan yang abadi. Wa nadhira, dan pemberi amaran dengan neraka kepada yang ingkar dan derhaka, dengan dosa, dengan azab yang tidak terperi sakitnya, dengan neraka yang kekal abadi di dalamnya bagi orang yang mengingkari Allah Tuhan dan juga mengingkari Rasulnya. Wa Qur'anan, dan inilah Quran, faraqnahu, kami turunkannya secara bangsu-bangsu selama 23 tahun. Litaqra'ahu, untuk kamu membacakan Quran ini, ala nas, kepada manusia, ala muksin, dengan berperingkat-peringkat, bertempoh-tempoh, supaya mereka mudah faham. Kalau Quran ni turun 30 juzuk, mereka tak mungkin faham. Dia turun mengikut kejadian, turun mengikut peristiwa. Ketika mana musyrik Mekah minta macam-macam untuk syarat beriman, maka Allah turunkan ayat tentang kisah Nabi Musa dengan Firaun. Supaya nampak dia ada matching cerita, ataupun kita katakan ada munasabah dia, kaitan dia. Sehingga kamu dapat dengan mudah compare. Perangai kamu ni persis macam Firaun dulu. Dan kesudahan kamu juga akan jadi macam Firaun dulu. Dan kebenaran itu pasti akan ditegakkan juga cepat atau lambatnya. Maka setiap kali berlaku kejadian baru diturunkan ayat tertentu. Untuk menjelaskan, untuk memberi faham. Bagi orang beriman, menenangkan mereka dan mengukuhkan keimanan. Bagi orang kafir, menjadi amaran yang berterusan. Yang dibaca kepada mereka. Bukan mereka yang baca, dibacakan, diingatkan. Diingatkan. Tuan-tuan, dia tak sama kita baca dengan orang baca atas kita. Kalau kita baca sini kesalahan kita macam biasa. Orang tolong bacakan. Ini kesalahan awak. Enakmen sekian-sekian. Dia tolong bacakan. Peguam tolong bacakan. Hakim tolong bacakan. Hakim tak kata, okey, bersalah awak baca sendiri lah hukum awak tu. Ada dalam buku undang-undang tu, baca je. Tak, ia tidak menggerungkan. Hakim baca. Enakmen sekian-sekian. Kanun kesesaan sekian-sekian. Hukumkan tu. Dia kalau baca sendiri, dia tak rasa sense tu. Dia tak akan rasa hasasiyah. Sensitif tak ada. Dibacakan baru dia rasa. Maka Allah perintahkan Nabi SAW bacakan pada mereka. Seperti setiap kali Rasulullah baca, tutup telinga, resah mereka, dibacakan. Nasi nak baca. Dibacakan pada kita. Maka satu perkara yang menggerungkan mereka. Kata Allah, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran ini secara berperingkat-peringkat. Terus dia turun sampailah kewafatan Nabi SAW. Sebab itu bila Nabi wafat, Ummu Aiman menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan ibu angkat Rasulullah, yang merupakan bekas hamba kepada ibunya Aminah. Maka kata Abu Bakar, wahai Ummu Aiman, kenapa menangis selepas Rasulullah wafat? Dia kata, aku akan menangis kewafatan Rasulullah kerana wahyu sudah terputus. Kerana itu aku menangis. Maka sudah hilang keberkatan bumi ini. Kerana wahyu telah terputus. Maka Abu Bakar pun menangis dan Umar pun menangis. Kerana tak ada orang menangis sebab itu, melainkan Ummu Aiman. Dia faham situ. Orang lain faham, cuma bila Rasulullah wafat, mereka menangis kerana mereka rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Aiman sebaliknya merindui wahyu yang diturunkan. Maka bila tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti wahyu sudah tidak ada. Maka itu menyebabkan Ummu Aiman menangis radhiyallahu taala anha. Qul aminu bihi, wahai Muhammad, cakap pada orang kafir itu, aminu bihi, mu nak beriman ke? Aw la tu'minu, tak nak beriman ke? Tak ada hal. Tuan-tuan, kadang-kadang musyrik Mekah, dia ingat kita nak pujuk sangat dia beriman. Dia lupa kita suruh beriman ni untuk keuntungan dia. Dia ingat macam Rasulullah terdesak, desperate nak suruh beriman untuk dapat penyokong ramai. Bukan kerana Nabi sayangkan dia. Rasulullah bukan nak suruh beriman sebab nak cari sokongan untuk baginda. Ataupun ada hajat-hajat duniawi. Sampai hari ini, bukan kita ajak beriman, kita ada kepentingan apa-apa. Melainkan Allah ajar kita sifat rahmat pada manusia untuk ajak mereka beriman. Yang untungnya mereka, yang masuk syurganya mereka. Tapi ada orang keras kepala, dia ingat bila dia tak masuk Islam, maka Islam jadi lemah.
Dia tak masuk Islam, maka Islam ni huru-hara tak tahu nak ke mana. Dia ingat Islam ni macam bisnes. Macam masuk saham. Tak beli saham, habislah. Islam agama Allah. Sebab itu kata wahai Muhammad, katakan pada mereka, nak beriman ke tak nak beriman, apa hal? Tak ada apa-apa pun. Tak ada masalah apa-apa pun. Kerana Allah yang memilih siapa yang akan beriman. Yang terbaik, lebih baik pada kamu. Innal ladzina utul ilm. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelum kamu, yang ahli kitab. Idza yutla alaihim yakhirun. Bila dibaca ayat Allah, bila mereka dibaca Quran, yakhirun, sujud mereka. Lil adqan, menundukkan wajah mereka sujadan dengan penuh khusyuk. Wa yaqulun, dan mereka berdoa, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami itu benar. Apa pun yang disebut oleh Allah dan Quran itu benar. Wa yakhiruna lil adqan, dan mereka mensujudkan wajah mereka, menumuskan wajah mereka, yabkun, dengan keadaan menangis, wa yaziduhum, dan makin bertambah kekhusyukan mereka. Ayat ini kata ulama, dia diturunkan berhubung dengan beberapa orang ahli kitab yang bila dibaca ayat Al-Quran mereka sujud, seperti Zaid bin Amri bin Nufai, yang kedua Waraqah bin Naufal, yang ketiga Abdullah bin Salam. Adapun Zaid bin Amri bin Nufai, Waraqah bin Naufal ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini waktu Nabi masih berada di Mekah. Dan Waraqah mati. Waraqah berkata, wahai Muhammad, kamu akan dihalau keluar. Waraqah cakap ni sebelum Nabi berdakwah. Sebab dia dah tahu daripada perjalanan sirah Nabi-Nabi, siapa pun bawa kebenaran dia akan dihalau keluar. Dia tahu. Sebab itu orang yang faham ayat Allah, yang faham Al-Quran, faham hadis, dia bukan sebut meramah, dia dah tahu sunnatullah yang telah tercatat. Kata Waraqah, mereka akan menghalau kamu. Nabi kata, apakah mereka menghalau aku? Sebab Nabi dah tahu orang Mekah hormat dia, respect, takkan halau. Ketika itu Rasulullah belum berdakwah. Takkan? Kata Waraqah, ya, mereka halau. Dan kalau aku masih hidup, in baqitu hayyan, kalau aku masih hidup, kata Waraqah, aku akan pertahankan kamu dengan nyawa aku. Tapi Waraqah mati sebelum Rasulullah berada pada fasa dakwahnya. Dan demikian juga yang berlaku kepada Zaid bin Amri bin Nufai. Melainkan Abdullah bin Salam yang memeluk Islam. Abdullah bin Salam, bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia mengenali Nabi SAW dengan sifat-sifat kenabiannya, yang akhirnya berakhir dengan keimanannya kepada Allah. Tapi mereka ini dari awal bila dengar ayat Quran, sujud dulu. Belum duk mengucap lagi dah sujud, dah tahu ini kebenaran. Ni kamu orang Mekah yang berbahasa Arab, yang tahu perangai, dah tahu watak Nabi Muhammad SAW, kenal. Setiap ayat yang diturunkan kamu pertama bongkak dan sombong. Sebab apa? Macam kita sebut tadi, ayat Quran bercakap dengan akal. Habis akal tak buka. Ayat Quran bercakap dengan hati kamu. Hati kamu tertutup. Dia ego, sombong, takabur. Duk sibuk nak minta ayat-ayat. Atau meminta bukti-bukti, mujizat. Duk sibuk nak minta bukti. Yang terang lagi bersuluh sembah berhala tu salah. Untuk mengelakkan benda ni. Lalu cuba lemahkan Rasulullah dengan permintaan yang bukan-bukan. Walau tajuk ni, ataupun kita katakan, poin utama yang mereka tak jawab-jawab, apakah benar berhala itu Tuhan? Itu je pun. Sebab itu kalau buat debat tajuk, benarkah berhala itu Tuhan? Itu kantor habis. Sebab tidak ada hujah. Tapi itu dipertahankan. Baik, bagaimana cara pertahankan berhala itu Tuhan? Dengan minta bukan-bukan. Atau cuba cari kelemahan Islam. Tak, poin kita kalau berdebat, kita dah letakkan tajuknya apa. Tapi tajuk debat lain, dia corner ikut lain. Lagi daripada isu debat yang sebenarnya fokus utama. Sebab kamu telah mempertuhankan selain dari Allah. Itu fokusnya. Itu isu dia. Dan ini Quran yang bawa isu tentang isu tersebut. Menyembah berhala. Betul ke berhala ni Tuhan? Kamu setelah melihat tanda-tandanya, ia bukan Tuhan. Tapi kerana mereka nak mengalih tajuk utama, poin utama, mereka bawa cerita lain. Corner ke lain. Namun Islam agama sempurna. Kau corner lah ikut mana pun, ada debatnya, ada hujahnya, ada jawapannya. Sebab Islam agama Allah dan sempurna. Namun tetap kita pergi kepada asas pada kekeliruan manusia yang paling serius menyekutukan Allah yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka. Sebab
Sebab itu Allah tidak memberi apa pun rahmat pada orang kafir. Tidak. Sebab benda tu terlalu mudah mereka tolak. Kita tuan-tuan, kalau orang buat kesilapan bodoh, kesilapan yang patut dengan mudah mereka hindari, kita macam tak boleh nak maaf. Sebab benda mudah sangat. Kenapa mereka terus menerus untuk menindakkannya? Maka perkara itu mudah aja. Berhala bukan Tuhan. Allah tak ada sekutu. Allah yang mencipta, yang menjadikan semuanya. Sembah Allah. Mudah aja, sembah Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wasyanibut taghut. Kami hantar semua rasul-rasul, mereka ajak dua perkara. Sembah Allah, jauhi berhala. Tu je. Asas ni je. Sembah Allah dan jauhi berhala. Tapi nak berhala juga ikut mana pun. Berhala juga. Kerana itulah Allah tidak beri apa-apa pun pengampunan kepada orang yang mensyirikkan Allah selama-lamanya dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.